Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua calon tingkatan 5 kohort 2020 khas untuk SMK Bukit Asik. So, video ini cikgu akan bincangkan penyelesaian untuk soalan-soalan dalam modul bengkel teknik menjawab. Naskah ini saya percaya, cikgu percaya anda semua telah terima. Okey, jadi sekarang cikgu akan bincangkan semua soalan khasnya untuk murid yang tidak hadir semasa bersemuka di sekolah sebelum ini. Okey, jadi muka surat yang kedua ini, soalan satu, dia mula dengan tajuk set. Okey, so soalan 1A, lorekkan semua set yang berikut. Jika anda tengok di sini, seperti biasa, kita berikan nama kepada setiap bahagian. So, untuk soalan bahagian A ini, A1 kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kemudian kita nak selesai P persilangan Q pelengkap. Jadi set di dalam nombor di dalam set P ialah 1, 2, 3. Set P, bulatan P ya. Kemudian bersilang dengan Q, maksudnya bukan Q. Kita tutup Q, jadi kalau tutup Q, nombor yang kita ada ialah 1, 7. Dan persilangan bermaksud nombor yang sama. So, nombor yang sama di sini ialah 1. Jadi kita lorekkan bahagian yang berlabel dengan 1. Yang nombor 2, gambar raja dia sama. So, kita masih labelkan 1 hingga 7. Kemudian set P, bila kita tengok soalan, set P nombor dia 1, 2, 3. Kesatuan dengan kurungan Q bersilang R. Nombor di dalam Q. Nombor di dalam Q 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas itu bersilang dengan R. Nombor di dalam R, nombor di dalam segitiga 3, 5, 7. Dan kita perlu selesaikan kurungan dulu. So, di dalam kurungan kita guna persilangan iaitu maksudnya sama, nombor yang sama. So, nombor yang sama di sini ialah 3 dan 5. Kemudian dia kesatuan dengan nombor depan 1, 2, 3. Dan apa maksud kesatuan? Kesatuan maksudnya semua. So, semua nombor yang ada di sini 1, 2, 3, 5. So, anda lorek kawasan yang diwakili oleh nombor 1, 2, 3, 5. Kemudian untuk B, P bersilang R pelengkap. So, untuk gambar raja ini, kita hanya ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Okey, P ialah nombor 1, 2. Bersilang dengan R, maksudnya tutup R, tutup segitiga ini. Kalau tutup segitiga, kita tinggal 1. So, bersilang maksudnya ambil nombor yang sama. So, jawapannya ialah 1. Untuk B2, sama juga gambar raja. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Okey, so di sini P kesatuan R bersilang Q pelengkap. So, nombor di bawah set P ialah 1, 2. Lepas itu nombor di bawah set R ialah 2, 3, 4. Iaitu segitiga, 2, 3, 4. Dalam kurungan, lepas itu bersilang dengan nombor untuk Q, Q, maksudnya bukan Q. Q ialah 4 kan? Kalau bukan, maksudnya 1, 2, 3. Luar daripada Q. Kemudian kita cuba selesaikan dalam kurungan. Kurungan ialah kesatuan, so ambil semua. 1, 2, 3, 4. Lepas itu bersilang dengan di belakang 1, 2, 3. Nah, sekarang kita buat persilangan. Persilangan maksudnya ambil nombor yang sama. So, di sini ialah 1, 2, 3. Untuk C1, C1, C2 gambar raja dia sama. So, nombor yang kita boleh labelkan di sini ialah 1, 2, 3, 4, 5. Nombor di bawah set Q, 2, 3. Bersilang dengan nombor di dalam set R, iaitu segitiga, 3, 4, 5. So, kerana dia bersilang, so kita cuba cari nombor yang sama. Nombor yang sama di sini ialah nombor 3. So, lorekkan kawasan nombor 3. Senang saja kan? Kecuali yang nombor 2 ini mungkin rumit sikit. Okey, iaitu kurungan set P. P ialah 1, 2, 3, 4. Bujur besar ini 1, 2, 3, 4. Bersilang dengan Q, maksudnya tutup Q, bukan Q. So, kalau tutup Q, kita dapat 1, 4, 5. Kesatuan dengan kurungan yang kedua, R. Set R ialah nombor dia 3, 4, 5. Bersilang dengan Q, sekali lagi Q,
Tadi kita sudah buat Q, ialah 145 kan, so sini pun 145. Oleh kerana kita ada dua kurungan, so kita selesai kurungan masing-masing dulu. 1, 2, 3, 4, persilang 145, kita dapat 14. Kemudian kesatuan. Yang kurungan kedua ini pun persilang, 345 persilang 145, so nombor yang sama ialah 45. Jadi 14 kesatuan 45, kita dapat 145. Okey, tak susah juga kan? Okey, kemudian tajuk kedua yang cikgu ingin bincang di sini ialah ketaksamaan linear. Untuk ketaksamaan linear kita ada dua jenis atau dua bentuk soalan. Yang pertama ialah lorek rantau. Okey. So A di sini kalau kita tengok warna merah punya garis maksudnya persamaan dia sama, biru dengan biru sama. Jadi sebenarnya di sini hanya tinggalkan Y lebih kecil 10 yang belum ada garis. So kita perlu lukis sendiri. Biasanya anda diberi dua garis, satu lagi garis anda perlu lukis sendiri. Jadi di mana Y10? Y10 maksudnya nilai itu pada paksi Y. So kita tengok pada garis Y, ada tak dia ada garis lain yang memintas paksi Y? Ada satu di sini kan? Inilah tempat 10. So kita buat garis putus-putus secara memufut, itu ialah Y sama dengan 10. Kenapa? Kenapa kita buat garis putus-putus? Kerana dia lebih kecil. Lebih kecil, lebih besar, kita buat garis putus dan dia lebih kecil ke. Okey. Jadi ini ialah persamaan Y sama dengan 10 dan kawasan pelorek itu saya gunakan pink color di sini. Kemudian untuk bahagian B, lepas kita potong garis biru, garis merah, yang kita belum ada ialah X sama dengan 2. So kalau kita tengok X sama dengan 2, maksudnya kita kena cari nilai 2 pada pasi X. Jadi pada pasi X ini, kalau kita tengok dia sebenarnya ada dua tempat yang ada memintas pasi X. Satu di sini, satu lagi di sebelah kiri. Tetapi dua itu positif kan, jadi dia mestilah di kanan. So inilah tempat dia dan kita buat garis menegak. Oleh sebab dia punya simbol ketaksamaan ialah lebih kecil sama dengan, ada sama dengan. So kita guna garis penuh. Garis penuh S sama dengan 2. So kawasan pelorek adalah di dalam segitiga ini. Kemudian untuk C, yang belum ada ialah 2Y lebih besar negatif S tambah 8. Jadi senang saja, kalau persamaan itu ada S ada Y, kita buat macam ini. Kita tutup X. Guna tangan awak tutup X. Kalau tutup X, kita tinggal 2Y sama dengan 8. So guna kalkulator, Y itu 4. So sini Y 4. Dapat titik pertama. Sekarang tadi kita tutup X kan, sekarang kita tutup Y. Kalau kita tutup Y maksudnya kosong sama dengan negatif X tambah 8. Jadi dia akan, kalau kita guna kalkulator, S itu ialah 8. Tengok ada juga 8 di sini. So Y 4, S 8. So kita guna garis putus kerana lebih besar. Sambungkan dua pucuk ini, dua titik ini dan kita dapat garis sendeng. Dan kawasan pelorek adalah segitiga seperti yang cikgu lorek ini. Kemudian untuk D, sekali lagi kita tak ada X sama dengan 10, negatif 10. Jadi kalau kita tengok pasi S ini, ada dua tempat yang ada garis memintas. Satu yang lebih dekat dengan kosong, satu lagi yang lebih jauh daripada kosong. Sebenarnya di sini dua-dua ada kemungkinan kerana dua-dua berada di sebelah kiri. Kan kita punya nilai S ialah negatif 10. Jadi negatif 10 agak jauh daripada kosong kan. So kita pilih yang lebih ke kiri itu. Lebih jauh itu. So di sini negatif 10 dan garis itu adalah menegak. Dan dia adalah garis putus. Lepas itu buat lorekan segitiga. Senang saja buat lorekan. Yang penting garis ketiga awak kena lukis sendiri. Okay, kemudian soalan 3, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ialah anda diberikan kawasan pelorek, kemudian dikehendaki menuliskan ketaksamaan. Okey, so kita tengok di sini yang anak panah berwarna merah. Anak panah berwarna merah ini ialah garis putus. Garis putus ini ialah Y sama dengan 2S tolak 6 kan. So kalau kita tengok kawasan pelorek kita adalah ke atas anak panah merah. Jadi ke atas maksudnya lebih besar. So kita hanya perlu tukarkan sama dengan kepada lebih besar kerana dia garis putus. So Y lebih besar 2X tolak 6. Kemudian untuk garis biru ini, anak panah biru,
garisan dia ialah Y sama dengan 4. Walaupun dia tak bagi, tapi kita tahu ini dia melalui pasti Y4 kan. So, kita tahulah garis ini Y sama dengan 4. Dan kawasan pelore adalah ke bawah anak panah biru. So, lebih kecil atau sama dengan kerana dia garis penuh. So, Y lebih kecil sama dengan 4. Kemudian untuk garis yang ketiga, mungkin kita tidak tahu apa garis ini kan. Tetapi kita dapati pada pasi S ini, dia ada dipintas oleh garis putus iaitu Y sama dengan 2S tolak 6. Y sama dengan 2S tolak 6. Dan kalau kita tengok pada titik pintasan S ini, pada pintasan S, Y kosong kan. So, kita tutup Y. Y kosong. Kosong sama dengan 2X tolak 6. Guna kalkulator, X sama dengan 3. Jadi saya tahulah ini garisan menegak ini ialah X sama dengan 3. Dan kita tengok anak panah hijau, kawasan pelore adalah ke kanan. Ke kanan maksudnya lebih besar. So, X lebih besar sama dengan 3. Untuk bahagian B, okey, sama juga untuk pintasan Y ini, garis putus-putus ini, bagaimana saya tahu Y itu sama dengan 5. Kita tengok ada satu lagi garis penuh yang melalui dia kan, iaitu Y sama dengan negatif X tambah 5. So, pada pintasan Y, S kosong. So, you ganti S kosong, kita dapat Y5. So, ini ialah Y5, iaitu pink color. Dan kawasan pelore ialah di bawah anak panah. So, dia adalah Y lebih kecil 5. Garis putus-putus, so lebih kecil. Kemudian yang kedua, Y tolak 2X sama dengan negatif 3 ini, garis putus ini, gunakan anak panah biru. So, dia ke atas, kawasan pelore dia ke atas anak panah biru, so lebih besar. Sekali lagi guna lebih besar kerana dia adalah garis putus-putus. Dan garis akhir yang saya guna anak panah hijau ini juga lebih besar sebab dia ke atas kawasan pelore dia, tapi dia garis penuh. So, persamaan dia adalah Y lebih besar sama dengan negatif X tambah 5. Oh, tidak susah. Kemudian untuk C, kita telah diberikan dua persamaan. Okey, jadi persamaan yang tidak diberi ialah garis menegak ini ya. So, bagaimana saya tahu ini ialah 4? So, ini pada pasi X. So, persamaan yang lalu dia adalah ini. Kan? So, kita gantikan X itu ialah Y itu ialah kosong sebab pada pintasan S Y kosong. So, Y kosong, so S itu 4. So, saya dapati garis garisan ini, anak panah pink color ini, kawasan pelore ke kiri. Ke kiri maksudnya lebih kecil atau sama dengan. So, kita guna S lebih kecil sama dengan 4. Kemudian untuk garis putus-putus yang anak panah dia berwarna biru ini, garis putus, iaitu persamaan dia Y sama dengan S tambah 1. Kawasan pelore dia ke bawah. Ke bawah maksudnya lebih kecil. So, Y lebih kecil, X tambah 1. Kemudian untuk anak panah berwarna hijau, ini persamaan dia Y tambah 2S tolak 8 sama dengan sifar. Kawasan pelore adalah ke atas anak panah hijau. So, tapi ini adalah garis penuh. So, saya buat Y tambah 2S tolak 8 lebih besar sama dengan kosong. So, ini bentuk yang kedua untuk tajuk ketaksamaan. Linear. Kemudian untuk tajuk seterusnya, garis dan sata dalam 3 matra. So, walaupun mungkin pelajar yang lemah, mungkin you tak berapa, tapi saya bincang juga. Okey, bahagian A, anda diminta namakan sudut di antara garis RT dengan PQRS. So, anda tuliskan RT baris pertama, PQRS baris kedua. So, kita cuba cari huruf yang sama. Huruf yang sama di sini ialah R. So, maksudnya huruf yang sama itu automatik kita letak di tengah-tengah. Kemudian kita cuba tengok baris pertama, dia tinggal T kan, so automatik T di depan. Lepas itu you tengok baris kedua, ada lagi PQS. So, 3 titik PQS ini, you tengok daripada gambar aja PQS ini. 3 titik ini, mana satu titik jaraknya paling dekat dengan T. Ingat, kalau nak banding jarak, mesti banding dengan yang depan sekali. Banding dengan depan sekali. So, antara PQS yang paling dekat dengan T ialah P. So, jawapan ialah TRP. Okey, so saya gunakan warna merah untuk bulatkan 3 pucuk TRP ini. Dan kita dapati dia akan berbentuk segitiga bersudut tegak. Dan awak ingat, mana satu sudut tegak? Sudut tegak itu adalah 90 darjah, itu mesti berada di
huruf hujung sekali iaitu P. Okey, kemudian huruf di tengah itu R itu ialah tempat sudut kita nak cari. Jadi saya yang segitiga berwarna biru ini saya keluarkan ke tepi. Inilah dia. So TPR sudut theta kita nak cari. Ini sudut tegak P dan tinggi TP ialah 10. Tapi kita tidak tahu PR, kita pun tidak tahu TR. TR lagi tidak dapat carilah, kita tak dapat. Sebab dia bukan garis yang mengiantan kepada mana-mana sata. Jadi yang boleh kita cari ialah garis PR. Dan kita tengok gambar raja, PR ini ialah hipotenus kepada PQR. Dan kita dapati tapak itu ialah segi 4 sama, so PQ 8, QR pun 8. Jadi kita boleh selesai menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa 2, dan kita dapat PR itu 11.31 cm. Ganti ke dalam rumus. Untuk ini, sisi pertendangan, sisi bersebelahan kita tahu, jadi kita guna tangent. Pertendangan 10 bahagi bersebelahan 11.31, dan kita dapat sudut theta itu 41.48 darjah. Soalan 5, kita nak cari sudut, namakan sudut antara garis PV dengan QRVU. So huruf yang sama di sini ialah V, so V di tengah, P di depan. Kemudian huruf Q paling dekat dengan P ya. Okey, daripada QRU, Q paling dekat dengan P. Jadi kita punya jawapan ialah sudut PVQ. PVQ. So kita bulatkan PVQ. Q ialah 90 darjah. So kita dapati segitiga bersudut tegak sekali lagi. PQ 7. QV ini, sekali lagi QV ini adalah segitiga bersudut tegak daripada VRQ. So kita tahu VR 5, RQ 9. So kita pakai teorem Pythagoras, 5 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2, punca kuasa 2. So kita dapat QV itu 9.3. So 10.3, sorry. So 10.3 ialah VQ. Jadi sudut theta yang kita nak cari ialah sudut V ya. So kita sekali lagi gunakan tangent, sisi pertendangan bagi sisi bersebelahan, iaitu tangent theta sama dengan 7 bahagi 10.3. Dan kita dapat theta itu sudut dia 34.2 darjah. Kemudian untuk soalan 6, Raja menunjukkan ini prisma lah dan itu kita boleh baca. Okey, so A ialah namakan sata PQW dengan sata SRVW. Sekarang sata dengan sata. Tadi soalan 4, soalan 5 garis dengan sata. Itu senang sikit. Kalau sata dengan sata, sama konsep dia. Kita cuba cari huruf yang sama untuk letak di tengah. Di sini W. Kemudian untuk baris pertama, kita ada 2 huruf lagi untuk pilihan P dengan Q. So sekarang antara P dengan Q, mana satu jarak dia paling dekat dengan W? Tadi kita sudah letak W di tengah kan? So kalau kita tengok gambar raja W ini, antara P dengan Q, P lebih dekat. Okey, lepas itu baris yang kedua kita ada SRV. Ada 3 huruf. So SRV ini, mana satu huruf paling dekat dengan P? Kita tengok daripada gambar raja, kita dapati X paling dekat. So sudutnya, jawapan kita ialah PWX. So kita buat PWX, bulatkan 3 pucu huruf itu, kemudian sambung pakai pembaris, kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak, 90 darjah berada pada X sekali lagi, iaitu huruf di hujung. Sudut yang kita nak cari ialah W. Dan ini senang sikit sebab kita telah tahu panjang PX 9, tinggi WX 12. So sekali lagi kita guna tangent, sisi pertendangan bahagi sisi bersebelahan iaitu 9 bahagi 12, dan guna kalkulator kita kira delta itu ialah 36.87 darjah. Untuk soalan 7, sama juga sata dengan sata. So untuk soalan ini, kalau kita tengok sata TWXQ, itu okey. Kemudian kita tengok tapak dia PQRS, permukaan tapak dia. Selain daripada huruf PQRS, pada permukaan tapak itu, kita ada satu huruf tambahan iaitu X. Jadi kita perlu tambah di belakang, dan cikgu gunakan warna merah di sini untuk membezakan yang asal dengan yang tambahan. Okey, so huruf yang sama di sini ialah Q dengan X. So buat sementara waktu ini kita tidak boleh buat pilihan. So kita tengok dulu T dengan W.
Dan kalau kita tengok T dengan W, W tak sesuai ya, sebab kalau W itu nanti sambung kepada X, dia tidak menyantang kepada mana-mana sata. So itu tidak boleh membentuk segitiga bersudut tegak. So kita pilih T. So apabila kita pilih T di depan, antara Q dengan X, Q lebih dekat kepada T. So kita letak Q di tengah. Dan untuk baris yang kedua, PRX, ada 3 huruf PRX. So huruf yang paling dekat dengan T ialah P. Boleh tengok kan, yang paling dekat dengan T ialah P ya. So jawapan sudut kita ialah TQP. So pulakan TQP, buat segitiga, dan tempat P itu 90 darjah. Tengok memang huruf hujung itu 90 darjah, memang tidak lari lah. Dan Q itu sudut theta yang kita nak cari, dan kita keluarkan segitiga bersudut tegak itu T atas, P bawah, Q kanan. Dan kita gunakan tangent. Okey, 12 bahagi 7. So, sudut theta itu ialah 59.74. Okey. Saya harap tak ada masalah. Kalau ada masalah, boleh rujuk kepada cikgu lepas ini ya. Okey, soalan 8. Nah, ini soalan kebat. Ini satu kanobi ya. Cikgu kecilkan sedikit supaya boleh nampak keseluruhan. Okey. So, di sini ya, dia kata dia nak cari sudut daripada puncak kemah daripada kaki tiang R. So kita tahu tinggi kemah dari puncak ke kaki 2.5 meter. Kemudian sudut theta ialah di sinilah, iaitu pada kaki R. So kita kalau sambung, dia akan membentuk satu segitiga bersudut tegak. So inilah soalan kata bina dan tandakan sudut theta. So sudut theta ialah ini. Tetapi masalah dia ialah SR ini berapa kita tak tahu kan. Jadi kalau kita tengok tapak dia PQRX, X ini adalah tengah-tengah perpenjuru. Perpenjuru PR, perpenjuru XQ. Kalau kita garis sambung, titik X ini sebenarnya di tengah-tengah. So daripada X bagi R ini, kita boleh cari macam ini. Kita tahu PQ, QR 6 kaki, 6 kaki ya. Kalau you tengok soalan, dia kata 6 kaki tarak 6 kaki, itu maksudnya panjang tarak lebar. So 6 kaki kita kena tukar kepada meter lah. So mula-mula kita tengok nota di sini, 1 kaki 12 inci. 1 inci 2.5 cm. So 6 kaki itu kita 6 tarak 12, tarak 2.5. Kita dapat 180 cm. Tetapi kalau kita tengok tinggi puncak itu 2.5 meter. So kita cuba tukar 180 cm kepada meter. Okey, so ini ialah 1.8 meter untuk panjang sisi PQQR. Dan kita sekarang nak cari PR dulu, iaitu hypotenuse. So 1.8 kuasa 2 tambah 1.8 kuasa 2, puncak kuasa 2. Ini guna teorem Pythagoras. Dan kita dapat 2.55. Dan kita bukan nak sisi PR, kita nak SR sahaja, separuh. Separuh daripada PR, so saya bahagi 2. So kita mendapat 1.275 untuk SR. So cikgu isi di sini. Dan kita tengok ini kita sekali lagi gunakan tangent, iaitu 2.5 bahagi 1.275. Dan kalau anda gunakan calculator, anda boleh dapat berapa? Okey. 2.5 bahagi 1.275. Okey. So anda akan dapat 62.98 darjah. 62.98 darjah. Awak boleh kira sendirilah. Okey, tajuk yang seterusnya ialah persamaan kuadratik. Sebenarnya persamaan kuadratik, kita boleh guna kalkulator untuk membantu kita buat pemfaktoran, iaitu mod 53. Dengan syarat persamaan kuadratik kita itu mesti sudah ditulis dalam bentuk am. Okey, jadi untuk soalan yang ke-9, okey, selesaikan. So mula-mula kita buka kurungan 3 darab 2W, 6W, 3 darab negatif 1, negatif 3, sama dengan 4 tolak W kuasa 2. So, kuasa 2 mesti di kiri. So, negatif W kuasa 2 kita pindah ke kiri, positif. Tambah dengan 6W, tolak 3. Okey, kemudian 4 pindah ke kiri, menjadi tolak 4. Tolak 3, tolak 4, tolak 7. Cikgu terus di sini, saya tak tunjuk lagi. So, sama dengan sifar. So, ini ialah bentuk am.
Okay, lepas kita dapat bentuk am, kita buat dua kurungan dulu. Lepas itu guna kalkulator mod 53. Masukkan nilai A ialah 1, B ialah 6, C ialah negatif 7. So, apabila kita masukkan nilai ABC ini, kita dapati W itu jawapan yang pertama 1, jawapan yang kedua negatif 7. Kalau dua jawapan ini terbalik pun tak apa. Negatif 7 di depan, kemudian 1, tak ada masalah. Okey, kita pulang kepada kalkulator. So, kita masukkan balik nilai jawapan yang kita cari itu ke dalam kurungan. Sama dengan 1, pindah ke kiri, 1 itu menjadi tolak 1. Tolak 7 pindah ke kiri, tambah 7. So, awak kena ingat soalan ini ialah pemboleh ubah dia W. Jangan terpengaruh oleh kalkulator, gunakan X. Itu penting. Okay, kemudian soalan 10, kita ada pecahan di sebelah kanan. So, kita cuba pindahkan 3 ke kiri. So, 3 kurungan P tolak 1 sama dengan 5P kurungan P tolak 1. Kembangkan, maksudnya buka kurungan, 3 darab P, 3P. Tolak 3 darab 1, 3. Sama dengan 5P darab P, 5P kuasa 2. Tolak dengan 5P darab 1, 5P. Okey, sekarang, walaupun cikgu tadi kata kuasa 2 mesti di kiri. Tadi, dia di kanan. Tapi di depan dia negatif. So, apabila kita pindah ke kiri, dia jadi positif. Kalau 5P kuasa 2 kita pindah ke kiri, dia akan jadi negatif kan? Jadi, kita seolah-olah kita pindahkan kiri ke kanan dulu. 3P pindah ke kiri, tolak 3P. Tolak 3 pindah ke kanan, tambah 3. Lepas itu kita mudahkan. 5P kuasa 2, tolak 5P, tolak 3P, tambah 3. Tolak 5P, tolak 3P, tolak 8P. So, oleh sebab kita sudah pindahkan semua dari kiri ke kanan, sebelah kiri itu kosong kan? Lepas kita permudahkan, kita tukar balik kiri kanan. Dan menjadi 5P kuasa 2 tolak 8P tambah 3 sama dengan kosong. You kena ingat, keseluruhan kiri, keseluruhan kanan tukar macam itu tidak perlu. Tidak perlu berubah tanda-tanda positif negatif. Okey, dan ini bentuk am yang kita dapat. Seperti yang cikgu sudah kata, gunakan mod 53, kalkulator A5, B negatif 8, C 3. Dan kita dapat jawapan P yang pertama ialah 1, yang kedua 3/5. So, masuk dalam kurungan P tolak 1. Oleh sebab apabila kita masuk dalam kurungan, kita tidak boleh letak pecahan. So, 5 itu pindah ke depan P. So, 5P tolak 3. Okey. Kemudian soalan 11. Kita pindahkan pecahan dari kiri ke kanan, iaitu 3V pindah ke kanan taraf dengan V. So, 3V kuasa 2. Okey, dan saya seolah-olah pindahkan kiri ke kanan sebab kuasa 2 di kanan. So, 5V ke kanan, tolak 5V. Tambah 2 ke kanan, tolak 2. So, 3V kuasa 2, tolak 5V, tolak 2. Dan kosong sepatutnya di kiri kan, tapi kita nak buat pembatoran, so saya tukar balik kosong ke kanan. Lepas itu, guna kalkulator, kita dapat V sama dengan 2, V sama dengan negatif 1/3. Dan daripada jawapan, kita letak balik ke dalam kurungan. Soalan 12. Kalau kiri kanan ada pecahan, kita darab silan, iaitu M tambah 3 darab 3M, 2 darab 2 tolak M. Darab silan, dan kita cuba buat kurungan. Lepas itu kita darab masuk 3M darab M, 3M kuasa 2, tambah 3M darab 3, 9M, sama dengan 2 darab 2, 4, 2 darab negatif N, negatif 2M. Okey, lepas itu kita pindahkan apa yang ada di kanan pergi ke kiri, sebab kuasa 2 sudah di kiri. Itu okey, sudah. So, tolak 2M pindah ke kiri, tambah 2M. So, 9M tambah 2M, 11M. 4 pindah kiri, tolak 4. Sama dengan kosong. Okey, lepas itu faktorkan. Faktorkan, dan kita dapat jawapan yang pertama untuk M ialah negatif 4, yang kedua 1/3. Okey, untuk soalan 13, lebih kurang sama, iaitu kita pindahkan 2 ke kanan menjadi darab. Lepas itu kiri kanan ada pecahan, kita kembang, buka kurungan, darab masuk. Kita susun untuk mendapatkan bentuk am. Jadi bentuk am di sini ialah 3Y kuasa 2, tolak 5Y, tolak 12 sama dengan sifar. Lepas itu buat perfaktoran dan kita boleh cari jawapan daripada kalkulator. Jadi soalan persamaan kuadratik yang paling penting ialah anda punya bentuk am mesti betul. Bentuk am salah, salah.
Okay, soalan seterusnya 14. Ini soalan hebat. Ini ialah trapezium. Dia kata ada satu trapezium. Lebar di sini maksudnya tinggi lah, ialah X. Kemudian ada dua sisi yang selari. Satu ialah S tolak 2, satu lagi 14. Jadi anda diberi luas trapezium ialah 80. Cari nilai X, iaitu cari nilai, dia kata nyatakan lebar. Lebar ialah X. So sebenarnya soalan seperti ini, kadang-kadang kita boleh lakar bentuk itu sendiri. Dia kata trapezium, kita lakar trapezium lah. Kita boleh buat lakaran di sini ya untuk memudahkan pemahaman kita sendiri. So, bagaimana cari luas trapezium? 1/2 mesti ada. Lepas itu hasil tambah dua sisi yang selari, iaitu X tolak 2 tambah 14. Darab dengan lebar atau tinggi X. Samakan luas dia 80. Ini diberi oleh soalan 80. X tolak 2 tambah 14 ialah X tambah 12. Darab dengan X. Yang 2 di bawah ini saya pindah ke kanan jadi darab 2. So 160 lah. Okey, lepas itu S darab X, X kuasa 2 tambah S darab 12, 12X. Saya pindah 160 ke kiri, tolak 160, samakan dengan kosong. Buat dua kurungan, faktorkan, kita boleh dapat S sama dengan 8, S sama dengan negatif 20. Dan anda dikehendaki mencari nilai S saya itu lebar. Saya nak tanya, lebar boleh negatif tak? Tak boleh kan? Ada beberapa perkara tidak boleh negatif. Contohnya masa tak boleh negatif, jarak tak boleh negatif, laju tak boleh negatif, panjang lebar tak boleh negatif, luas tak boleh negatif, isi padu tak boleh negatif. Kita kena tahulah. Jadi jawapan yang kita perlu pilih di sini ialah X sama dengan 8. Kena tulis satu lagi langkah lah, cikgu tak tulis di sini. Ataupun kalau you tidak mau tulis satu lagi langkah, awak kena tulis di belakang negatif 20. S sama dengan negatif 20, belakang dia kita tambah tidak diterima. Maksudnya kita tak terima negatif 20. Soalan 15. Okey, soalan 15. Isi padu kon dengan tinggi 14 jari S tolak 3. Isi padu dia 1188. Dan kita tahu rumus isi padu kon ialah 1/3 pi J kuasa 2T. So, saya gantikan 1/3 darab pi 22/7. Darab dengan jejari S tolak 3. Jangan lupa kuasa 2. Darab dengan tinggi 14. Sama dengan 1188. Dan kita cuba permudahkan nombor di kiri ini. 1/3 darab 22/7 darab 14. Nombor 3, nombor di kiri ini kita darab dulu. Lepas itu nombor yang kita darab itu pindah ke kanan jadi bahagi. So 1188 bahagi dengan nombor yang awak darab itu tadi. Dan kita akan dapat 81. Yang kiri tinggal S tolak 3 kuasa 2. Itu saja yang tinggal. Okey, lepas itu kita tengok sebelah kanan. S tolak 3 kuasa 2 dalam kurungan kita kena kembangkan. Iaitu buat dua kurungan yang sama, kemudian darab. Buka kurungan pertama, darab kurungan masing-masing darab dengan kurungan kedua. Banyak cikgu sudah bincang dalam kelas. Jadi kita dapat S kuasa 2 tolak 6S tambah 9 sama dengan 81, pindah ke kiri tolak 81. Permudahkan, kita akan dapat bentuk am kita S kuasa 2 tolak 6S tolak 72 sama dengan sifar. Buka dua kurungan, cari nilai X. Dan kita dapati ada satu nilai S itu negatif. So, kita kena tulis di belakang S sama dengan negatif 6 ini tidak diterima kerana mana boleh ada jejari S itu negatif kan. So, nilai S itu ialah 12. Dan soalan minta kita cari jejari. Kita tahu jejari itu X tolak 3 kan. So, S sekarang ialah 12. So, ganti 12, kemudian tolak 3. So, jejari ialah 9. Boleh? Okey, sambung. Soalan 16. Anda diberi tahu bahawa dua buah segi empat ini mempunyai luas yang sama. Bagaimana cari luas segi empat? Luas segi empat ialah panjang darab lebar lah. So, yang luas P, X tambah 2, darab 7S tolak 1. Yang Q, 5S tolak 2, darab 2S tambah 1. Jadi, kita permudahkan buka kurungan. Okey, kemudian susun balik. Kita dapat bentuk am kita 3X kuasa 2 tolak 12X sama dengan kosong. Tidak ada nombor di sini. So, kalau dia tidak ada nombor, maksudnya hanya ada dua sebutan. Maksudnya ada sesuatu boleh kita faktor lah. So, saya faktorkan di sini 3S di luar kurungan. Dalam kurungan itu tinggal S tolak 4. Kalau kita tengok di sini, 3S darab X, 3S kuasa 2. 3S darab 4, 12X kan. So, 3S sama dengan kosong, S tolak 4 sama dengan kosong.
So, jawapan pertama S0, jawapan kedua S4. Tapi S tidak boleh kosong lah. Kalau S kosong, contohnya saya ganti di sini, 5S tolak 2. Kalau S kosong, 5 tolak kosong, kosong, kosong tolak 2, tak akan panjang itu negatif kan? Jadi, X sama dengan kosong tidak boleh diterima. Walaupun dia bukan negatif. Tapi untuk case ini kita kena terima X sama dengan 4. Itu yang dia minta lah. Okey, so kemudian tajuk seterusnya persamaan linear serentak. Ini tiap-tiap tahun ke belakang tahun ini memang guna kebat dah, soalan kebat dalam situasi. Tapi soalan situasi yang diberi biasanya tidak susah. Asalkan you baca soalan, cuba fahamkan, awak boleh jawab. Yang penting mesti kena tahu menulis dua persamaan linear. So, Pak Saleh membela 70 ekor kambing dan ayam. Diberi jumlah kaki kambing dan ayam 196. Pada suatu masa, Pak Saleh menjual 30 ekor ayam, 5 ekor kambing. Okay. A, tuliskan dua persamaan linear. So, mula-mula, kita tidak diberikan pemboleh ubah X dan Y kan. Jadi, kita cuba katakan X itu ialah ayam, Y itu kambing. So, mula-mula dia membela 70 binatang kan. 70 itu ayam tambah kambing 70. So, S tambah Y 70. Lepas itu kaki ayam. Ayam ialah X, kaki ayam ada 2. Kaki kambing ada 4. So, 2X tambah 4Y. Jumlah kaki ada 196. So, daripada dua persamaan ini, saya selesaikan. Terpulanglah kepada awak, asalkan jangan guna matrix. Sebab soalan ini biasanya dia akan mention, dia akan tekankan matrix tidak boleh digunakan. Jadi, persamaan satu itu saya darab 2 supaya samakan X lah. So, persamaan satu kalau darab 2 menjadi X jadi 2X, Y jadi 2Y, 70 jadi 140. So, 2X tambah 2Y sama dengan 140. Kemudian persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 196. So, di sini persamaan 2 masih sama, so kita ikut saling sahaja. Dan oleh sebab di sini ialah operasi tolak, so kita buat tolak. So, 2X tolak 2X hapus. Itu tujuan kita. So, 2Y tolak 4Y, negatif 2Y. 140 tolak 196, negatif 56. Dan kita guna kalkulator, kita dapat Y ialah 28. So, kita ada 28 ekor kambing. Ganti Y ialah 28 ke dalam mana-mana persamaan. Cikgu ganti ke dalam persamaan pertama, iaitu S tambah Y sama dengan 70. So, ganti Y 28, so S tambah 28 sama dengan 70. Dan saya dapat jawapan S itu 42. Dengan kata lain, Pak Saleh mula-mula dia ada 42 ekor ayam, 28 ekor kambing. Tetapi kalau you baca soalan, dia kata dia ada jual. Dia jual 30 ekor ayam. So, berapa baki ayam? So, 42 asal dia, tolak 30 ekor sudah dijual. Sekarang tinggal 12 ekor. Berapa baki kambing? Kambing dia ada 28 ekor, iaitu Y. So, 28 tolak 5 ekor dia telah jual. So, tinggal 23 ekor. So, itu jawapan akhir 12 dengan 23. Bukan 28 dengan 42. So, baca soalan kena teliti. Dan kalau tadi awak guna S ialah kambing, Y ialah ayam pun boleh ya. Tak ada masalah. Tapi awak kena hati-hatilah, kaki kambing itu ialah 4. So, 4S tambah 2Y. Kalau awak guna S itu ialah kambing. Okey. Soalan 18. Ini ialah puyuh dengan ayam. Dia kata, 1 ekor puyuh P ringgit. 1 ekor ayam Q ringgit. Sekarang berapa bilangan dibeli? 8 ekor puyuh, 3 ekor ayam. Jumlah bayar 64. Jadi bagaimana membina persamaan? So, 8 ekor puyuh, 8P. Tambah dengan 3Q ayam sama dengan 64. Ini tak ada masalah. Masalah dia ialah, satu lagi persamaan datang dari mana? Dia kata jika beza harga bagi pelian puyuh berbanding harga pelian ayam ialah RM16. Beza dia 16. Maksudnya, harga beli puyuh tolak harga beli ayam, beza dia 16. So, kita tahu kita tadi beli 8 ekor puyuh kan, 8P. Tolak 3 ekor ayam, 3Q. So, sama dengan beza dia 16. Tolak maksudnya beza. Dan kebetulan kalau kita tengok di sini, kebetulan 8P, 8P sama kan. So, kita terus tolak. Tidak perlu samakan lagi pemboleh ubah. Dan kita dapati 3Q tolak negatif 3Q menjadi 6Q.
64 tolak 16, 48. Dan guna kalkulator Q ialah 8. Maksudnya, satu ekor ayam RM8. Kita ganti Q sama dengan 8 ke dalam mana-mana bersamaan. Cikgu guna persamaan yang pertama sama dengan soalan tadi supaya tidak mengelirukan anda. So, 8P tambah 3Q sama dengan 64. Cikgu ganti Q itu 8 dan guna kalkulator P itu 5. Maksudnya seekor puyuh RM5, seekor ayam RM8. Persamaan linear. Okey, kemudian soalan seterusnya garis lurus. Di sini garis lurus. Cikgu cuba bincangkan. Okey. So di sini garis lurus awak jangan lupa dia ada 3 perkara yang utama. Yang pertama cari kecurunan, yang kedua cari pintasan Y, yang ketiga cari persamaan garis lurus. Ada satu lagi yang keempat iaitu cari pintasan X, iaitu apabila Y sama dengan kosong. Dan biasanya anda akan diberikan 2 garis lurus dan 2 garis lurus itu biasanya adalah garis selari. So kalau kita tengok di sini, bahagian A minta kita cari garis lurus RS. Kalau nak cari garis lurus RS, kita tak ada kecurunan. Kita ada titik R negatif 2 sebelah tapi tak ada kecurunan. Jadi kita perlu cari kecurunan dari siapa? Kita boleh cari daripada garis PQ kerana PQ selari dengan RS. Garis yang selari mempunyai nilai kecurunan yang sama. So kalau kita tengok Q sudah tahu koordinat, P kita boleh tahu juga iaitu 04. Jadi kita guna 2 koordinat PQ untuk cari kecurunan. Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1. So 4 tolak negatif 2 bahagi 0 tolak 4 dan kita akan dapat kecurunan negatif 3/2. Dan apabila saya sudah dapat kecurunan negatif 3/2, kita gantikan kecurunan dan juga titik R negatif 2/11 ke dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C. Tujuannya adalah untuk mencari persamaan garis lurus RS. Jadi kita mesti guna titik daripada RS dan di sini kita guna R. Sebab hanya R titik saja yang kita tahu. Okey, lepas itu kita ganti Y itu 11, ini RS, ini negatif 2/11, ini maksudnya nilai S, nilai Y. So nilai Y 11 sama dengan kecurunan negatif 3/2 darab dengan nilai S negatif 2, kemudian tambah C. Guna kalkulator C itu 8. Jadi kita boleh menuliskan persamaan garis lurus RS ialah Y sama dengan MS tambah C. M negatif 3/2, C ialah 8. Jadi jawapan Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 8. Kemudian untuk bahagian B, dia minta kita cari pintasan X kan. So, pintasan X maksudnya Y sama dengan 0. Jadi kita ganti Y sama dengan 0, kita guna persamaan yang baru kita cari tadi ya. Masuk sini, ganti 0 untuk Y dan daripada kalkulator, kita boleh dapat nilai X itu ialah 16/3. So, jangan buat dalam perpuluhan. Kalau buat dalam perpuluhan, dia 5.33333333333 tak terhingga. So, lebih baik pecahan. Okey, soalan 20, ini satu lagi bentuk. Tadi kita kata perkara pertama mesti cari kecurunan kan? Tapi kecurunan soalan 19 tadi, dia bagi kita 2 koordinat PQ. Tapi sekarang kita tak ada koordinat diberi. Jadi bagaimana nak cari kecurunan? Kita cari kecurunan daripada persamaan itu sendiri. Anda diberi garis lurus RS, persamaan dia 2Y tolak S sama dengan 8. Jadi kita cuba susun dalam bentuk kecurunan, iaitu susun dalam bentuk Y sama dengan MS tambah C ya. So kita pindah negatif X ke kanan. So 2Y sama dengan X tambah 8 dan kita bahagikan 2 sebab kita nak Y sahaja. So kalau kiri bahagi 2, kanan pun bahagi 2. So X bahagi 2, 8 bahagi 2. So X bahagi 2 saya boleh pecah menjadi, kita boleh tulis 1/2 X lah. 8 bahagi 2 ialah 4. So daripada situ, saya dapati kecurunan kita ialah 1/2. 1/2. Okey, so sekarang lepas kita cari kecurunan, langkah yang seterusnya sama dengan soalan 19 tadi lah. Iaitu kita nak cari persamaan PQ, kita mesti ada titik daripada PQ. Dan di sini titik Q kita tahu 87. So kita ganti kecurunan 1/2 dan titik 87 ke dalam Y sama dengan MS tambah C ya. Y ialah 7, M ialah 1/2, X ialah 8, kemudian tambah C. Pakai kalkulator C itu 3. Dan persamaan kita ialah Y sama dengan 1/2 X tambah 3. Dan bahagian B ialah
cari pintasan X. So, ya, apabila Y sama dengan kosong, kita ganti kosong untuk Y daripada persamaan yang kita baru cari tadi. Dan sama dengan 1 per 2 S tambah 3. Dan daripada kalkulator kita dapat S itu ialah negatif 6. Awak boleh cuba dengan kalkulator. So, mahirkan penggunaan kalkulator. Hari Isnin minggu depan, wajib bawa kalkulator. Tak ada kalkulator, tidak dapat kita menjawab. Okey, kemudian soalan 21 sekali lagi garis lurus. Dan di sini kita diberikan dua sisi yang selari iaitu RS dengan PQ. Lepas itu, tapi dia minta kita cari persamaan garis lurus RP. Kalau you tengok RP ini adalah garis yang mencancan, yang menegak. Jadi kalau menegak, kita tengok dia melalui pasi S. Apa nilai pasi S di sini yang melalui ini? Kebetulan kita diberi titik P ya, iaitu nilai X dia ialah 2. So, garis lurus ini ialah X sama dengan 2. Anda perlu ingat, X sama dengan 2 juga adalah persamaan garis lurus. So, persamaan garis lurus tidak semesti ada S, ada Y dalam satu persamaan. Kadang-kadang dia hanya S, kadang-kadang dia hanya Y. Contohnya S sama dengan 2, Y sama dengan 4, S tambah Y sama dengan 7. Semua itu persamaan garis lurus. Lepas itu bahagian B cari garis lurus PQ punya persamaan. Mana PQ? Okey, PQ kecerunan tak ada tapi kita tahu titik P ya, 2 negatif 2. Jadi kita cuba cari kecerunan daripada persamaan yang telah diberi untuk garis RS. So RS ini anda diberi persamaan dia 2Y tolak 4S tolak 10 sama dengan sifar. Jadi kita pindahkan tolak 4S tolak 10 ke kanan. So menjadi 2Y sama dengan 4S tambah 10. Dan kita bahagi 2 untuk menghapuskan 2 di sini. So kita dapat Y itu ialah 2X tambah 5. Iaitu bahagi 2, bahagi 2. So daripada situ kecerunan dia 2. Dan kita ganti kecerunan M2 itu dan juga titik P 2 negatif 2 ke dalam Y sama dengan MS tambah C. Sebab kita nak cari persamaan garis lurus PQ kan. Jadi kita ganti Y negatif 2, M itu 2, X itu juga 2 dan tambah C. Dan kita dapati C itu negatif 6. Kita boleh guna kalkulator kira. Dan persamaan kita Y sama dengan 2X tolak 6. So, sama juga bahagian C ya. Ini bukan bahagian P, sorry ya. Yang pink color ini bahagian C. Kita nak cari pintasan X, kita ganti Y sifar. So, sifar sama dengan 2X tolak 6. Dan kita boleh dapat nilai S itu ialah 3. Okey. So, selesai ya. Okey, soalan 22. Satu lagi soalan. Sebelum kita tamat untuk sesi ini dulu. Okey. Raja menunjukkan dua garis selari PQ dan RS. Okey, sekali lagi selari. Diberi persamaan garis lurus PQ dan RS masing-masing ialah Y sama dengan 2 per 3S tolak 2 dan 3Y tolak PS sama dengan 9. Okey, dua-dua garis lurus ini diberikan persamaan. So, anda dikehendaki mencari nilai P. So, kalau anda diberi dua garis lurus dan dua-dua garis lurus itu selari, maksudnya kita perlu cari kecerunan untuk garis itu masing-masing. Kemudian banding kecerunan. Mesti boleh kita dapat pemboleh ubah yang kita nak cari. So, kita tengok RS punya 3Y tolak PS sama dengan 9 yang berwarna merah ini. Yang garis atas ini ya. So, kita pindahkan tolak PS ke kanan menjadi PS tambah 9. Bahagi 3. Kita dapat Y sama dengan P per 3 X tambah 3. 9 bahagi 3, 3. PS bahagi 3, P per 3 X. So, daripada sini kita dapati kecerunan dia ialah P per 3. Dan cikgu andaikan kecerunan ini kecerunan yang pertama. Untuk garis lurus PQ. Garis lurus PQ dia telah susung untuk kita. Y sama dengan 2 per 3 X tolak 2. Okey. Jadi untuk soalan ini, kita boleh terus baca kecerunan dia 2 per 3 kan. Ini saya andaikan ini ialah kecerunan kedua. Sebab garis yang kedua kan. So, kecerunan 2, 2 per 3. Dan kita tahu dua garis lurus ini selari. Kalau selari, maksudnya kecerunan 1 sama dengan kecerunan 2. So, kecerunan 1, P per 3. Kecerunan 2, 2 per 3. So, kita guna kalkulator, kita boleh dapat P itu 2.
Kemudian bahagian B, dia minta kita cari pintasan S bagi garis lurus RS. So, kita tahu RS itu persamaan dia 3Y tolak PX sama dengan 9 kan? Tapi kita kena ganti P itu ialah 2. Sebab kita sudah cari P ya daripada jawapan tadi. P ialah 2. So, ganti di sini. Lepas itu cari pintasan S, kita ganti Y kosong. So, 3 darab kosong tolak 2S sama dengan 9. Guna kalkulator, pintasan S ataupun nilai S ialah negatif 9 bahagi 2. Ataupun awak tulis negatif 4,5 pun boleh. Okay ya? Alright. Okay. Okay, so cikgu rasa slot ini kita berhenti di sini. Tajuk-tajuk seterusnya kita akan sambung slot yang seterusnya. So, itu sahaja untuk slot ini. Sekian, terima kasih. Selamat menonton.